Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iruna Aisyah binti Muhammad Hazin. Saya dari Grup K, UPM 3262. Hari ini saya akan membentangkan tentang dapatan kajian saya. Sumber bahan yang saya gunakan ialah jurnal. Jenis bahan saya adalah jurnal daripada Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Jurnal dapatan saya ialah penggunaan bahasa rancu dalam medium Twitter oleh Generasi Z. Pengarang terdapat 3 pengarang, iaitu Nur Khairulisha Amali Muhammad Faizal, Nurul Imelda Abdul Mustafa Rizal dan Nur Farhana Muhammad Rusli. Dan tahun penerbitan adalah pada 30 April 2022. Pengenalan, bahasa rancu ialah satu bentuk bahasa yang digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa yang tidak teratur, iaitu dengan mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadi penggunaannya telah melalui aplikasi Twitter yang mana majoriti penggunanya merupakan golongan belia dan remaja, iaitu Generasi Z. Jadi banyak kesalahan berbahasa akan berlaku akibat kekeliruan menggunakan kata, frasa, ayat, bahkan ejaan yang tidak betul. Jadi objektif kajian yang terdapat dalam kajian 3 penulis tadi ialah mengenal pasti penggunaan bahasa rancu dalam siapan yang terdapat dalam aplikasi Twitter, dan yang kedua menjelaskan punca penggunaan bahasa rancu dalam aplikasi Twitter berdasarkan pandangan pengguna Twitter. Permasalahan kajian yang terdapat dalam kajian ialah kebebasan bersuara di media Twitter telah mendorong kepada penggunaan bahasa yang bebas. Kedua, penggunaan bahasa kebangsaan yang terakhir kerana bahasa yang digunakan di Twitter kebanyakannya adalah bahasa rancu. Ketiga, menggugat kedudukan bahasa Melayu apabila pengguna tidak menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul. Dan yang terakhir, kualiti keaslian bahasa Melayu semakin merundum disebabkan penggunaan bahasa yang pelbagai. Metodologi kajian. Terdapat 3 metodologi kajian yang dilakukan oleh penulis tadi, iaitu yang pertama, kaedah kualitatif. Menggunakan huraian secara deskriptif dalam menganalisis data, iaitu macam bagi gambaran tentang subjek penelitian. Dan kaedah kedua adalah penulis meneliti siapan pengguna Twitter dan memfokuskan penggunaan bahasa yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Merujuk sumber betulnya sama ada secara teknik ataupun secara iaitu buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal, disertasi dan sebagainya. Terdapat 3 siapan Twitter yang mengkaji masukan dalam kajian mereka. Pertama, penggunaan bahasa rancu dalam aplikasi Twitter. Pengguna mencampurkan kod antara bahasa matriks dan bahasa sisipan. Bahasa matriks merupakan bahasa utama ataupun dominan yang terdapat dalam penyataan pengguna Twitter. Dan bahasa sisipan pula ialah bahasa yang dimasukkan dalam bahasa matriks untuk menjadikan ayat itu bervariasi dalam bahasa. Dan yang kedua, menurunkan kependekan perkataan iaitu pergi menjadi gi. Menurunkan kata singkatan iaitu sebab menjadi SPV. Tujuannya untuk menyihatkan penggunaan perkataan tersebut. Dan penggunaan bahasa Mandarin iaitu perkataan Laoshi yang bermaksud guru. Dapatan kajian yang kedua iaitu analisis punca penggunaan bahasa rancu dalam aplikasi Twitter. Terdapat 4 siapan Twitter yang diletakkan dalam kajian oleh titik-titik penulis. Jadi, analisis punca pertama adalah penggunaan bahasa yang tidak tepat berlaku disebabkan kekurangan ilmu pengetahuan tentang bahasa Melayu, iaitu pengguna ini kurang membaca bacaan Melayu hingga tak pasti penggunaan istilah yang betul dan menggantikan istilah itu dengan istilah bahasa Inggeris. Dan yang kedua, faktor keterbiasaan penggunaannya dalam komunikasi seharian. Mereka sudah biasa menggunakan bahasa rojak ketika berkomunikasi dan kebiasaan ini berterusan sehingga suka untuk dikawal ketika berkomunikasi. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh pengaruh besar yang ingin mempromosikan sesuatu produk. Contohnya seperti Carlo Ame yang mana beliau mempromosikan produknya sambil menggunakan bahasa rojak, iaitu dengan mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadi, tabik ini menjadi ikutan oleh pengikutnya. Dan yang terakhir, sikap segelintir ibu bapa yang merancang anak-anak mereka berbahasa rojak. Tak salah sekiranya ibu bapa ingin merancang anak mereka bahasa Inggeris, namun hendaklah tidak mencampurkan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam sesebuah perkataan, dalam sesebuah ayat, kerana lama-kelamaan ia akan menjadi kebiasaan oleh anak-anak mereka dan menghasilkan komunikasi yang bercampur aduk. Jadi, perbincangan yang terdapat dalam kajian adalah pertama, individu yang mempunyai kemahiran dalam menggunakan bahasa lain selain daripada bahasa ibunda akan cenderung menggunakan pencampuran kod ketika berkomunikasi. Contohnya seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin yang digunakan dalam suatu ayat oleh pengguna Twitter tadi. Dan yang kedua, masalah akan timbul jika bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dicampurkan pada masa yang sama
Yang ketiga, semakin banyak bahasa yang dikuasai oleh seseorang, maka semakin tinggi fenomena pencemaran perut berlaku dalam komunikasinya. Sama seperti contoh penggunaan Twitter tadi, dan penggunaan kata singkatan dianggap sebagai tren terkini, dan individu yang tidak menggunakannya dianggap ketinggalan zaman kerana mereka ni tidak tahu perkembangan semasa dan tren terkini yang digunakan oleh majoriti orang ramai. Jadi kesimpulan yang terdapat dalam kajian ini adalah pertama, kerancuan bahasa mendatangkan kesan yang negatif dari segi pelbagai aspek, iaitu dari aspek penguasaan bahasa Melayu oleh generasi Z dan pencemaran bahasa Melayu. Dan yang terakhir, pengguna media sosial perlu memainkan peranan masing-masing dalam menentukan penggunaan bahasa yang sewajarnya kerana bahasa yang baik mencerminkan imej penulisnya. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.